السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka ini, situ tak? Kata Asy-Syaikh Asy-Syarih Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Maka ini yakni yang tersebut daripada permulaan bicara wujud hingga sampai kepada yang harus pada akal. Ini adalah 41 aqidah yang bergantung, yakni yang bersangkut paut ia dengan Tuhan, dengan zat Tuhan Jalla wa Azza. 40 itu 20 daripada 41 akidah tu segala yang wajibat. Wujud, qidam, baqa hingga sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Yang dikatakan 20 sifat yang wajib bagi zat Allah dengan jalan tafsil. Tidak nafikan hak dengan jalan ijmal. Semua ataupun tiap-tiap sifat kesempurnaan dipanggil kamalat. Semua wajib bagi Allah. Cuma hak yang wajib pada syarak, tekanan syarak di atas kita setiap orang mukallaf yang mesti tahu secara tafsil itu hanya 20 saja atas kaum yang masyhur. Kaum yang rajah hanya 13 saja. 7 lagi dikira belaziman dengan sifat ma'ani. Seperti bila sebut qudrat. Lazim daripadanya oleh kaunuhu qadirat. Arti atas kaum yang rajah tak payah bilang. Kita i'tiqad, kita berpegang Allah mesti bersifat dengan qudrat. Lazim daripadanya Allah itu bersifat dengan kaunuhu qadiran. Jadi tak payah bilang. Adapun kaum yang masyhur bilang masing-masing. Maknanya qudrat satu bilang,
kaunuhu qadiran itu satu bilangan. Jadi yang khilaf tentang masalah bilangan. Adapun dari segi kata Allah bersifat dengan qudrat lazim oleh kaunuhu qadiran, itu tak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Cuma khilaf betul bilang ataupun tak bilang. Itu je. Jadi apabila bilang kaunuhu 7 panggil lawazim bagi ma'ani jadi 20. Yang wajib tahu secara tafsil. Bila tak bilang kaunuhu, tu tinggal 13. Yang wajib tahu tajalah tafsil. Nah, baik. Ini berlaku tahkau yang masyhur 41 akidah daripada wujud, qidam hingga sampai kaunuhu mutakalliman itu 20 daripada 41 akidah itu segala yang wajib, segala sifat yang wajib bagi zat Allah. Dan 20 yang lainnya, yang lain daripada segala yang wajibat itu segala yang mustahilat. Jadi katakan segala lawanan bagi yang 20 itu mustahilat. 20 pula jadi 40. Dan satu daripada 41 itu ialah yang harus hak semalam. Jadi jumlahnya 41. Maka 41 itulah makna 41 itu terkandung dalam makna bagi la ilaha illallah. Bila kita berucap yang berarti tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yakni pada wakil malaikat hanya Allah. Bila kita ucap begitu, maknanya Allah jua Tuhan yang berhak disembah. Terkandung padanya Allah mesti wujudnya. Mustahil atasnya oleh tak adanya. Allah mesti sedia dengan mana tidak ada permulaan. Lawanannya ialah baru. Mustahil atas Allah itu baru. Dalam mengandungi begitu. Seperti kita mengaji makna solah. Kalau nak banding dalam fiqh. Kita mengaji makna solah. Pada lurah, doa. Solah pada lurah, ad-du'a. Satu kawan kata, ad-du'a bil khair. Minta dengan kebaikan. Minta akan kebaikan. Itu solah pada lurah. Adapun solah pada syarak, jadi panggil hakikat syar'iyah. Iaitu pada af'alum, aqwalun wa af'alum makhsusah muftatahatum bitakbir mukhtatamatum bitaslim. Itu makna solah dikatakan hakikat syar'iyah. Jadi apabila sebut solah, terjemah sembahyang. Bila sebut sembahyang, terkandung padanya niat. Sebut kata sembahyang, sembahyang. Bila diperintah, sembahyang. Tak payah kata niat apa dia baca Fatihah, qiyam, rakaat, sujud, tak payah. Terkandung dalam perkataan sembahyang. Tapi nak terkandung pun kita kena faham satu-satu dulu. Sebab kalau orang yang baru masuk Islam, dia tak pernah berkawan dengan orang Islam lagi, dia jahil, apabila dia masuk Islam, dia tak tahu lagi apa sembahyang. Kena kita ajar satu persatu, jalan tafsil ke dia. Mu sudah jadi Islam, mu sudah dipanggil Muslim, maka wajib atasmu kena solat. Dia tanya, apa solat? Sembahyang. Melayu, sembahyang. Dia tanya, apa sembahyang? Sembahyang ialah kena ada niat di hati kamu itu. Kamu nak sembahyang masa ni, kita ajar satu persatu. Mu masa kena ada ucap Allahu Akbar, panggilnya takbir. Syarat 1, 2, 3. Kamu ucap takbir sambil kamu itu yang berdiri. Jika kamu untuk puasa berdiri. Surat satu persatu kan? Itu panggil tafsil. Sudah membacakan sedikit ayat, maksudnya Fatihah.
Dia tak ingat lagi Fatihah, berdiri diam sekadar. Ajar dia satu persatu. Lepas tu kamu kena tunduk. Yang dipanggil kata rokok. Kena tahu maknanya. Ajar satu, dia bertengok. Kalau tidak tunjuk dia tengok. Serta hurai, dia tengok. Sudah, kamu faham sembahyang? Sampai pada duduk, sampai ke baca tahiyat, sampai kepada salam, kita ajar dia. Pada kamu faham sembahyang? Faham dah. Sembahyang. Bila tak sembahyang, dia pun faham lah. Terkandung hak duk hurai tadi. Begitulah bila kata mengucap La ilaha illallah. Arti salinan kepada bahasa Melayu, tiada Tuhan yang disembah dengan yang sebenar malaikat hanya Allah. Maksud Allah jua Tuhan. Baik, apabila sebut Allah jua Tuhan, arti Allah mesti wujudnya, qidamnya, baqanya. Makna hurai apa arti wujud, apa arti qidam, apa arti mukhalafah. Hurai satu, saya panggil tafsil. Hak wajib tahu sifat yang bersangkut dengan zat Allah. Hak secara tafsir itu hanya 20 atau 13. Lawanannya pula 20 jumlah 40. Satu lagi, akidah intikad harus bagi Allah memperbuatkan mungkin ataupun tak buatnya. Akidah simpul begitu. Maka bila kita simpul 40 tu, termasuk yang terkandung dalam makna kata La ilaha illallah. Bila mengaku tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada wakil, malaikat hanya Allah. Arti Allah je yang bersifat dengan wujud. Allah je sifat dengan qidam. Bila kata sembahyang, mesti ada niatnya, ada bacaan tertentu. Itu. Maka nak terkandung, kena tahu dulu huraian satu persatu. Demikianlah perbandingannya. Lepas tu, yang lain pada 41 ni, masuk dalam umum. Dia panggil ijmal. Borong, orang petani kata. Borong. Borong kan? Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaannya Allah, semua tu wajib bagi Allah. Banyak tak terhingga. Siapa datang pada hadis, La uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Didengari setengah sahabat Nabi SAW disampai dia sujud salat, dia duk baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Di situlah ulama istinbat mari kata sifat kesempurnaan, sifat sana, sifat kepujian Allah banyak tak terhingga sampai Nabi kata la uhsi sana'an. Aku tak dapat menghinggakan kepujian, sifat kesempurnaan bagi Allah. Tu ulama ambil situ kata tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Sebaliknya tiap-tiap sifat kekurangan semuanya mustahil atas Allah. Itu secara umum. Baik. Itu katanya 41 dia panggil apa? 41 akidah yang bergantung, yang bersangkut paut dengan Tuhan, dengan zat Tuhan. Ini dipanggilkan uluhiyah ataupun yang kata lain ilahiyah. Lalu kata lagi, dan sungguhnya telah sempurna oleh bahagian yang pertama, kisim yang pertama. Bagi ini fan, yakni fan ilmu tauhid. Sebagaimana kita maklum fan ilmu tauhid, maudhu' dia. Setiap ilmu dia ada namanya. Ini fan. Apa nama? Fan. Mana ilmu yang ditadwinkan, yang dibuat jadi buku-buku. Buat jadi kitab, ditanwinkan. Letakkan nama ilmu tauhid. Kemudian wadhi'nya dan maudhu'. Tepat nak? Maudhu' bagi ilmu tauhid itu apa? Iaitu satunya zat Allah. Dari sekira-kira bicarakan sifat yang wajib baginya dan yang mustahil atasnya dan yang harus baginya. Itu satu kisim. Maudhu' yang kedua, kisim yang kedua,
ialah bicarakan sifat-sifat yang berkaitan dengan zat orang jadi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu kisim yang kedua. Kisim yang ketiga, maudhu' dalam bicara ilmu tauhid ni, iaitu segala sam'iyat. Apa sam'iyat? So, perkara-perkara akidah, i'tiqad yang berkaitan dengan yang terhati di atas dengar daripada Quran dan hadis cerita. Seperti hal kiamat, ahwal kiamat, kita dibangkit, kita akan ada hisab amalan, kita akan ada timbang amalan, kita ada nasyar. Semua tu panggil sam'iyat. Kita akan mati, wajib mati, sam'iyat. Selepas mati akan hidup balik, tu sam'iyat. Maka ilmu tauhid 3 maudhu' tu lah. Daripada 3 kisim, 3 bahagian. Jadi sampai di sini kata muallif, sungguhnya telah sempurna oleh bahagian yang pertama. Dan bahagian pertama, bagi ini pan, ini bagai, yakni pan ilmu tauhid. Satu bagai ilmu yang dinamakan ilmu tauhid, juga dinamakan ilmu usuluddin, ataupun asasuddin, ataupun dinamakan juga ilmu kalam. Ini bahagian yang pertama. Apa dia tu bahagian yang pertama? Dan iaitu bahagian yang pertama bagi ini pan tu, iaitu segala ilahiyat, ataupun dengan kata lain uluhiyat. Apa dia ilahiyat? Yakni segala sifat ketuhanan. Yakni segala sifat yang bergantung dengan zat Allah, Tuhan subhanahu wa ta'ala. Daripada wujud kita bakar tadilah. Inilah yang orang duk bercakap tu. Dia katakan tak perlu belajar sifat 20. Dia sepatut kata gini, tak faham. Dia kena kata gitu, tak apa. Kalau tak perlu, jangan salah. Jadi kalau dia kata tak perlu belajar ilmu tauhid, kita kata tak apa juga, tak perlu. Dah kamu tu dapat tahu dah, tak perlu belajar. Itu kan. Bila kita pandai, tak perlu belajar lah. Tujuan belajarnya nak tahu, nak mengerti. Kalau kita reti dengan tak belajar, tak payahlah. Tapi kita umumkan kata tak perlu, ini salah. Lagi pula dia panggil ada padanya iham, memberi waham ke orang awam. Sedangkan pegangan kita ni bukan tertentu, bukan kait dengan masa tertentu. 24 jam, tiap-tiap saat, kita mesti dalam pegangan. Masalah, kita pegang adanya Allah. Saat mana kita pegang adanya Allah? Tiap-tiap saat, Dia kata, saat ni pergi ada, saat lain pergi tak ada. Ada. Saat pergi ada. Allah yang sedia setiap-tiap saat. Tak seperti solat. Gelinci mata, masuklah zuhur. Masuk pun boleh kita nak pilih. Selagi antara mulai masuk waktu dengan habis waktu, ikut saja nak sembahyang sebelah mana. Asal ke dalam waktu, hafizu ala salawat was salatil wusta. Setengah tafsir, kamu peliharakan sembahyang kamu menjatuh ke dalam waktunya. Tak waktu tertentu. Tak masuk waktu, tak boleh kita nak solat. Hanya siapa kalau kita solat, kita tahu dah waktu belum masuk, zuhur belum masuk. Kita sengaja sembahyang zuhur tunai, haram. Lagi pula kalau litala'u, nak bermain-main, kufur, bukannya senang. Itu waktu tertentu. Tapi bersangkut dengan akidah berpegang mengenai sifat Tuhan, tiap saat tak ada. Tak itu. Sedianya Allah, bersalahannya Allah. Pak kita tak perlu, tak apa maksud. Itu panggil perkataan yang mengeliru, itu. Setelah selesainya bahagian yang pertama, lalu berikutnya dengan kata, dan adapun bahagian yang kedua,
Apa bahagian kedua? Dan iaitu ni panggil jumlah mu'taridah di segi ibarat. Nah, kalau nak susun ibarat, dan adapun bahagian yang kedua, wa ammal qismu tsani, kalau Arab panggil mubtada. Al qismu tsani mubtada disertai dengan amma. Kaedahnya di khabar mesti berserta dengan fa, maka. Kita lakah ambil khabar dulu ibarat. Dan adapun bahagian yang kedua, maka melengkapi iaitu jumlah khabar. Tak kala mubtada serta dengan amma hak Arab, hak Melayu terjemah adapun, maka di khabar mesti disertai dengan fa, maka. Kalau tak ada pun ditakdirkan. Tengoklah Quran. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, itu dia. Begitulah tiruan daripada cakap Quran. Jadi, dan adapun bahagian yang kedua, itu mubtada segi ibarat, maka melengkapi itu jumlah khabar. Kemudian sebelum daripada itu, tak sempat sebut khabar, selit satu jumlah. Mana? Dan iaitu ada panggil jumlah mu'taridah. Kalau Arab, la mahalla laha minal i'rab. Maka kita jauhi dia jumlah daripada Arab. Sebab tu dia kena pakai kaedah dia. Nah, jadi soalannya, faedah selit jumlah ni yang panggil mu'taridah, faedahnya litabiin. Seolah lagi tanya, apakah bahagian yang kedua? Dan adapun bahagian yang kedua, seolah ditanya, apakah bahagian yang kedua? Lalu dijawab, dan iaitu, tuak mari jumlah. Nah, sebelum selesai jadi kalam, selit celah panggil jumlah mu'taridah bainal mubtada'i wa khabarihi. Tu kaedah dia. Ni dah bicara kita dia macam ni lah. Tak supaya cara ceramah khutbah lain. Bila baca kitab tu dia cara dia. Kan ni uslub Quran, uslub hadis. Nah, baik. Adapun bahagian yang kedua, apakah bahagian yang kedua? Dan iaitu bahagian yang kedua, yang ni bagi ini pan ilmu tauhid ni, iaitu nubuwat. Ataupun dengan kata lain, nabawiyat. Ada tulis ya, nun, ba, waw dan ya alif. Baca nabawiyat. Kalau ada tulis macam tu. Ni tak ada tulis ya. Baca nubuwat. Apa dia? Artinya nubuwat tu sifat kenabian. Yakni, hurai pula takrir, yakni segala sifat bagi orang yang jadi nabi alaihi mussalatu wassalam. Bila seseorang dia mengaku diri dia, aku adalah Rasul Allah, mesti bagi orang yang mengaku diri jadi Rasul Allah itu, mesti tak dapat tidak bersifat dengan segala sifat yang akan datang. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Hak tu hak dengan jalan tafsil. Banyak lagi sifat-sifat kesempurnaan nisbah dengan orang jadi Nabi. Wajib. Wajib apa tu? Wajib bagi. Ataupun dengan kata lain, wajib pada akal. Lain beza dengan kita orang bukan jadi Nabi. Seperti sidik. Wajib atas kita umat ni. Wajib atas kita selaku umat. Wajib atasnya bercakap benar. Wajib atas ni wajib pada syarak. Kalau kita tak cakap benar, berdosa atasnya. Adapun bagi orang jadi Nabi ni, wajib bagi Nabi. Ataupun yang katalah, wajib pada hak. Yang ni wajib pada akal bagi orang jadi Nabi itu bersifat dengan sifat sidik. Dengan mana? Tak terima pada akal. Itu panggil wajib akli. Nah, tak terima pada akal orang yang jadi Nabi tak bersifat dengan benar. Nanti panggil nubuwat. Nah, maka apa dia nubuwat? Iaitu sifat kenabian. Yakni segala sifat bagi orang yang jadi Nabi. Nah, maka ilmu tauhid bercara yang tu. Sebab itulah kita apabila tak sah kalau beriman dengan Allah
ada sedia hingga sampai akhir pengajian uluhiyah, tapi tak terima apa dia kerasulan ataupun kenabian Nabi, maka tak jadi orang mukmin juga. Nah, sebab tu la ilaha illallah mesti kena kait dengan Muhammadur Rasulullah. Apalagi yang paling nyata, kalau orang yang belum Islam nak jadi seorang Islam ataupun balik pihak ulama nak hukum kata seorang tu jadi Islam ataupun Muslim, tak boleh hukum kalau hanya mengucap la ilaha illallah saja. Tak boleh hukum lagi. Kena kata Muhammadur Rasulullah. Atas mazhab kita mesti kait dengan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua tak payah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah asyhadu lah, pasal asyhadu ada dah. Nah, itu atas khilaf. Satu kaum memada dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kita bina atas mazhab kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu hak sempurna. Baik, jadi tepat nak menyata kalau seorang itu sanggup nak jadi orang Islam sedangkan dia belum Islam, maka dia sanggup nak mengucap sekadar asyhadu an la ilaha illallah. Sekadar tu. Tak mau sanggup wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh kita nak hukumkan dia tu Muslim. Sebab apa? Sebab pan ilmu tauhid dia berkait dengan sifat uluhiyah dan berkait dengan sifat nubuwat. Sebab itulah al-Yahud wan Nasara walaupun mereka mengaku la ilaha illallah, katalah sah dalam pengakuan la ilaha illallah, tapi mereka tak mengaku Muhammadur Rasulullah. Masih lagi masuk dalam lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkin. Mereka masih senantiasa kufur. Tak mau situ. Itu dia. Itu di antara lain. Sebab tu kita orang mukmin kena kemah la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Apa percaraan dia? Lagi akan datang. Lalu katanya, bahagian yang kedua itu, maka melengkapi ia bahagian yang kedua atas barang. Apa barang? Yakni sifat yang wajib ia sifat bagi. Dia tak kata wajib atas. Tu perhatiin barang. Dia tak kata wajib ia atas segala Nabi. Kalau wajib atas dia panggil wajib syarak. Dia guna wajib bagi ataupun dengan kata lain wajib pada hak segala rasul. Betul tak? Barat dua-dua tu maksud sama. Makna wajib akli. Dengan mana barang yang tak terima pada akal kita tidaknya sama sekali. Itu panggil wajib bagi zat. Bagi segala Nabi, bagi zat segala Nabi alaihimus salatu wassalamu. Dan barang atas pada barang. Jadi maka melengkapi ia atas barang sifat yang mustahil ia pada hak mereka itu. Sini kalau kata atas pesah, yang mustahil atas hak mana zat. Pada hak pada zat mereka itu, zat orang jadi rasul. Apa? Di antaranya, bila mesti orang jadi rasul bersifat dengan sidq, dengan benar, lawanan benar ialah kizib, dusta. Mustahil atas mereka itu dusta. Ada pun lain pada umat, bukan wajib akli, bukan mustahil akli. Benar atas kita umat bercakap benar, wajib syarak. Boleh jadi bohong pun, boleh jadi dusta pun. Sebab itulah hadis duk timbul sahih tak sahih, dhaif tak dhaif, mau duk tengok betul sana. Hadis ni ambil dari siapa? Bila ambil daripada yang tu, kena tahu pula latar belakang yang tu. Ini siapa? Bagaimana sifatnya? Kerana boleh jadi dusta, boleh jadi tidak, boleh jadi silap. Tu kena tengok sanak-sanak supaya nak hukum kata hadis ini sahih, hadis ini hasan, terpulang pada sanak dan sifat-sifat perawi itu sendiri.
Nah, bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada tanya dah Rasul, mesti dia tu bersifat dengan sidik. Kalau dah jadi sahih tak sahih, tak kalah sanad ni. Kerana masa menulis hadis tu dah ratus tahun turun kemudian. Tulis mestilah orang yang menulis masa tulis hadis, maknanya ada putus hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 3 siapa nak sapa kepada sahabat. Maka celah ni kena periksa orang ni bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, peringatannya. Tu dah tubik sahih, dhaif, hasan. Itu dalam istilah dia panggil. Adapun diri masalah Nabi, tak dah mesti orang jadi Nabi bersifat wajib benar. Wajib apa? Wajib akli. Sampai kalau syak tu kufur. Ini masalah maudhu' ataupun qisim yang kedua pada bicara pan tauhid. Iaitu melengkapi ia atas barang sifat yang wajib ia bagi azan, wajib pada akal, bagi zat segala nabi alaihi wassalatu wassalam, iaitu sidik, amanah lagi akan datang. Dan juga barang yang mustahil ia melengkapi atas barang sifat yang mustahil ia pada hak pada zat mereka itu, zat segala rasul. Apa? Dusta, khianat, mensembunyikan kitman, mensembunyikan barang yang disuruh menyapai. Semua tu mustahil atas orang jadi rasul. Adapun lain pada rasul, umat, bukan mustahil, bukan wajib. Hanya wajib syarak. Bila lawan wajib syarak, haram syarak. Bila cakap benar, hukumnya wajib. Bila dusta, hukumnya haram. Bukan wajib mustahil dah. Tak kita umat ni. Faham situ nah? Sebab tu kena bezanya wajib akli, wajib syar'i. Lain. Baik. Maka barang. Ni panggil telaka. Dan barang yang harus ia bagi mereka itu. Atas lagi pada kata barang yang wajib. Maka melengkapi ia bahagian yang kedua tu. Barang sifat yang harus pada akal bagi mereka itu, bagi segala rasul. Apa barang yang harus lagi akan datang? Tiap-tiap sifat manusia, semua sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Ia panggil apa bahasa Arab? A'rad basyariyah. Jadi kita tahu lebih dulu bahawa daripada awal mengaji ta'rif, Nabi itu apa? Rasul itu apa? Satu kan kata muradif. Satu kan umum khusus. Ada yang kata umum Nabi. Pada Rasul ada kata umum Rasul. Pada Nabi itu takhilah dari segi ta'rif. Walaupun Nabi, Rasul itu apa? Ialah insanun. Tu makna dia. Nabi, Rasul pada syarak ialah insanun, manusia. Bila sebut kata Nabi pada syarak, Rasul pada syarak ialah manusia. Terkeluar daripadanya jin. Jin tak ada Nabi, Rasul pada syarak. Terkeluar daripadanya malaikat. Panggil Nabi, panggil Rasul hanya pada lurah saja. Bila panggil Nabi, Rasul pada syarak, kenakan manusia. Insanun uhiya ilaih. Ada setengah kait lagi. Insanun hurrun, yang merdeka. Nak keluar sahaya. Tak ada manusia yang jadi hamba manusia tu jadi Nabi. Tak ada. Manusia yang hurrun, yang merdeka. Min bani Adam, daripada anak cucu Adam. Tu nak keluar tadilah. Yang uhiya ilaih bisyar'in, yang diwahyu, yang diberitahu kepadanya secara tersembunyi oleh Allah Ta'ala bisyar'in, dengan syarat, dengan hukum yang ya'malu bihi, yang beramal ia dengannya. Sekadar tu Nabi. Sama ada umira bitablighihi amla. Sama ada disuruhkan dengan menyampainya, yakni kepada umat manusia ataupun tidak. Situ umum tu Nabi. Bila kait selagi insanun uhiya ilaihi bi'amali apa bisyar'in ya'malu bihi wa umira bitablighihi, tu rasul.
Jadi kesimpulannya sama ada Rasul baik, Nabi sahaja bukan Rasul baik. Awalnya manusia. Apabila manusia, apa sifat dan perangai manusia yang berlaku di mereka, tak ada mustahil pun, hanya yang harus pada akal. Seperti makan, minum, sakit, demam, uzur. Itu orang kata kebiasaan manusia tak jadi halangan. Tetapi setengah musyrikin, terlalu dia tidak percaya kepada Nabi, terlalu dia ingkar, sampai ke buat ajib tetap Rasul apa makan? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Apakah Rasul macam ini makan minum? Seolah dia lupa kan. Rasul-rasul tak apa, manusia. Bila manusia makan, apalah yang jadi kepelakannya? Tak ada pelak manusia makan. Uzur, sakit, biasa manusia. Bahkan kalau tilik segi hikmah, itu lebih baik. Rasul ada berlaku kesusahan, kecemasan, kesakitan. Itu untuk jadi contoh pada kita umat. Kita umat biasa uzur sakit. Rasul sakit teruk lagi. Itu untuk jadi contoh. Tapi bagi orang kafir tak percaya, Rasul apa makan? Hingga sampai Allah Ta'ala perintah suruh kata, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata olehmu ya Muhammad, hanyalah aku manusia seumpama kamu. Kalau itu bila aku manusia seumpama kamu, aku makan, aku minum, tak ada jadi hal lah pasal aku manusia. Ni jadi satu akidah. Akidah harus. Apa dia? Harus bagi orang jadi Rasul bersifat dengan sifat manusia. Tapi kena kait. Tak kalau dia Rasul, sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat. Kena kait situ sebab dia Rasul ni dia pangkat dia tu mulia di sisi Allah dan jadi contoh teladan bagi umat manusia, mesti kena kait sifat manusia yang tiada membawa kepada kurang martabat. Seperti gila. Itu sifat manusia kan? Nasbah kita umat, ia harus pada akal. Tapi nasbah dengan orang jadi Nabi Rasul, mustahil pada akal. Bukan harus pada akal. Gila. Apa dia pun otak. Ada itu kan? Kata gila. Zairun. Semua tu mustahil. Walaupun dia manusia. Kerana ini sifat yang tak layak dengan orang yang dijadikan Nabi Rasul tauladan bagi umat. Sebab tu orang kata gila tu kubur. Yang sebab Allah Ta'ala tolak beberapa tu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tak kalau dia kata dia gila-gila, Allah Ta'ala tolak. Ma anta, tidak langkah hai Muhammad, bi ni'mati rabbika, dengan semata-mata kurnia Tuhanmu Muhammad, mun bukan yang gila. Orang lain hak kata kemutu gilanya. Makna sebalik ayat tu begitu. Tu Allah Ta'ala tolakkan. Sebab tu gila itu sifat manusia, tapi nisbah dengan orang jadi Nabi dan Rasul mustahil atas mereka. Adapun kita umat bukan mustahil pada akal. Yang harus boleh jadi gila, boleh jadi tak gila. Itu. Ini akidah. Tu makan minum yang harus. Tak ada kekurangan apa mentabak. Tapi orang kafir kata, bagaimana Rasul makan minum? Ini apa yang dia ingkar. Sepatut Rasul ni tak makan. Itu kita mengaji dia makna Rasul apa? Manusia. Kalau kata Rasul pada syarak ialah malakun, malaikat. Tak makan, tak minum. Tu sifat dia. Tiba-tiba mengaku, saya Rasul Allah. Saya malaikat, Rasul Allah. Tiba-tiba makan. Macam mana malaikatmu makan sedangkan malaikat tak makan? Itu betul. Ni aku Rasul Allah. Sedangkan aku manusia seperti kamu. Apa salahnya aku makan? Tu. Orang yang kata orang dia kufur saat ni sekor buruk, melampau-lampau. Lalu itu jadi akidah pada kita umat. Kena simpulkan dalam bicara sifat nubuat, sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan sifat yang mustahil atasnya lawan dia dusta,
Mensembunyi dan khianat dan bodoh, semua tu mustahil atas mereka itu. Adapun makan minum, itu dari sifat manusia yang tak membawa pada kekurangan. Sakit, demam, susah, itu masalah sifat manusia tak membawa pada kekurangan, bahkan tinggi martabat mereka itu. Itu kau bercara di akan datang. Baik. Maka barang, yakni sifat yang wajib pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam itu, iaitulah sidq. Siddiq. Kita panggil siddiq. Asalnya sidq. Payah kita bercakap, lalu diberbaris itimak tengah, siddiq. Supaya juga kizb. Satu lurah. Kizb. Kita panggil kizib. Ataupun kazib. Itu lurah lah. Artinya, arti sidq itu benar. Benar. Bukan sebenar. Benar. Kalau sebenar itu terjemah daripada haq. Al-haq lawannya al-batil. Yang sebenar lawannya batil. Orang bertanya panggil yang palsu. Sini panggil tak palsu? Panggil tak? Panggil palsu lah. Itu lawanan bagi al-haq yang sebenar, al-batil yang palsu. Adapun siddiq benar. Benar. Itu dia. Lawanan dia lagi ke datang kizb ataupun kazib. Artinya dusta. Benar lawanan dia dusta. Adapun sebenar lawanan dia palsu. Itu di segi lurah. Bila sebut benar, yakni nak kait adalah benar pada apa? Benar yakni pada mengaku diri jadi rasul. Dia mengaku dia istihad diri dia jadi rasul. Seperti Nabi Allah Isa alaihissalam, dia kata, Tuhan cerita, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum ila akhiril ayah. Itu dia istihad diri dia. Hai Bani Israel, kata Isa. Kerana orang duk tuduh dia anak Tuhan, macam-macam tuduhlah. Orang Yahudi terlalu kasar ganah, anak zina lah. Berpunca daripada Maryam melahirkan dia dengan tidak ada bapa, dituduh ia anak zina. Dan terlalu pula ia terlalu puji akad sampai itra, melampaui pada puji sampai Isa anak Allah. Tengok tu, jadi lajak melampau nak ke Isa anak Allah, terlalu puji. Hak itulah Nabi SAW, dia bimbang, lalu dia beri ucapan terhadap pada kita umat ni, la tudruni, jangan kamu melampau-lampau pada pujikan aku. Yani kama adaratin nasara, sebagaimana melampau-lampau oleh orang Nasara pada memujikan Isa bin Maryam. Hingga kata Isa ibnullah. Isa al-Masih ialah kena ke Allah. Ataupun thalithu thalatha, itu melampau pada puji. Orang Yahudi melampau pada mengeji dengan kata anak zina. Kita orang mukmin, Isa Abdullah wa rasuluhu. Betul. Kita orang mukmin kan? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak mencerai-berai, membelah bagi antara segala rasul. Isa nabi lagi rasul. Tu. Baik. Bila dia mengaku kata aku adalah rasul Allah, benar pada mengaku diri jadi rasul itu. Yang kedua, dan pada barang, ini benar pada barang yang menyampai oleh mereka itu, segala rasul menyampai akan dia akan barang menyampai daripada Allah. Panggil tablighu ma umiru bitablighihi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai rasul, menyampaikan barang yang dimenurunkan kepadamu daripada Tuhanmu, hai Muhammad. Maka dia berjalankan tugas kewajipan dia, tabligh, menyampaikan.
barang yang disuruhkan mereka tu menyampai. Tu jadi akidah kita. Jadi kita mengaji sidik, benar pada mengaku diri jadi rasul, dan benar pada barang yang menyampai mereka itu akan barang menyampai daripada Allah, yakni kepada umat manusia, kepada umat umum, pada umat sama ada manusia dan jin, kerana jin pun umat juga. Nah, adapun kepada malaikat, khilaf ulama, kata setengahnya orang panggil apa dia, menyampai secara taklif, kata setengah tasyrif, nak memuliakan. Dan iaitu apa iaitu, yakni dan makna benar itu, iaitu rajak kembali balik kepada kata benar kedi mudhaf, yakni makna. Kalau Arab ke wa huwa ay wa ma'nahu, dia pakai kalam hazaf mudhaf. Dan iaitu benar, yakni makna benar itu apa? Ialah muwafaqat khabar mereka itu. Khabar ni orang Kedah panggil hamak ni dah. Ni pada kelima Arabnya khabar. Lepas tu Kedah ni tukar dua tempat. Tukar kha dengan ha. Tukar ra dengan ain. Khabar. Jadi hamak. Itu dah. Siapa hamak? Itu dah. Tu dia. Kalau orang Terengganu kata nah. Kabur. Tak kabur dulu. Kabur. Orang petani panggil apa? Khabar. Khabar itu. Tak khabar. Apa tak khabar dulu? Beritahu dulu. Itulah lebih kurang lahjah kita Melayu ni pula nah. Walaupun apa klik pada Arab, muwafakat khabar mereka itu, maknanya kalau Arab mutabaqatul khabari, dia panggil idhafah masdar kepada fa'il. Muwafakat tu pun Arab lagi. Kalau Melayu apa muwafakat? Membetuli. Selari. Selari panggil. Selari itu ialah membetuli dah. Apa yang ia cerita tu membetuli dengan diri perkara. Selari dengan diri perkara. Kalau tak selari itu tak betul lah. Baik. Itu makna makna sidik tu Arab, mutabaqatul khabari lil waqi'i. Bila jadi hak Jawi, apa dia? Iaitu muwafakat. Tu membetuli oleh berita, oleh cerita mereka itu, membetuli bagi waqi' akan diri perkara. Kalau Arab dipanggil lil waqi', dipanggil lam litaqwiyah, maf'ul bagi mutabaqah. Muwafakat oleh cerita mereka itu bagi waqi', yakni betul dan kena. Tadi panggil. Kena tu awak kata tu. Kata ni tadi tu. Yang kamu kata tu kena tu. Kata ni tadi tu. Kena tu. Sini betul. Betul tak? Betul tak? Bahasa surat kata betul. Lurah lahjah Kedah ni tukar apa pula depan? Tukar ya dah. Betul. Betul tak? Betul tak? Betul ya? Betul. Itu. Kita kembali pada bahasa surat. Betul. Yakni apa makna muwafakat khabar bagi waqi'? Yakni betul dan kena atau logat tani. Kena cerita mereka. Cerita cuma pada khabar tadi. Yang awak cerita tu betul. Yang awak cerita tu kena. Tu kata ni kata. Betul dan kena atas tafsir. Cerita mereka itu dia cerita kata aku adalah Rasul Allah, tu dia cerita. Dia beritahu kata aku adalah Rasul Allah. Betul tu yang dia cerita tu. Sebab kalau orang bakir pun kata bukan, kufur. Sebab dia cerita betul. Betul apa? Betul akan diri perkara. Tu kan nak terbagi waqi' tu.
akan diri perkara nafsil amr yang berlakunya. Diri perkara yang berlakunya ialah macam Allah Ta'ala cerita tadi, Isa kata, Inni Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel. Kerana dijadikan Isa Rasul untuk khusus pada Bani Israel. Sebab tu dia kata, Ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Tiba-tiba orang pakai bohong dia. Bila pakai bohong, kufur. Sebab hak dia cerita kata, aku adalah Rasulullah kepada kamu. Cerita dia tu mutabiqun, yang membetuli lil waqi'. Nah. Satu lagi, pada menyampai. Hak dia menyampai kata ini, Allah suruh beritahu kepada kamu bahawa 1, 2, 3. Kita akan mati. Selepas mati kelak, kita akan dibangkit semula. Akan hidup semula. Akan terima balasan dari Allah. Cerita khabar yang hal lagi akan datang. Betul tu. Itu panggil sidik. Kata, mana boleh jadi dah mati, dah hancur lebur nak bangkit semula. Tu panggil ingkar. Ini sifat orang mukmin, masya-Allah, Tuhan bagi kita dah. Tu panggil kita mengaku bahawa semua kejadian Rasul bersifat dengan sidik. Ghayah, dan jikalau, ini apa yang ghayah. Ghayah pada kata mana? Makna benar itu ialah muwafakat khabar mereka itu bagi wakat. Dan jikalau dengan sekira-kira i'tiqad mereka itu sekalipun. I'tiqad mana zan. Dia i'tiqad, kadang ada i'tiqad mana yakin, jazam, ada i'tiqad dengan mana zan. Dan jikalau dengan sekira-kira i'tiqadnya zan mereka itu sekalipun. Dalam zon tu sengkau lah kita panggil dah. Walaupun dalam sengkau mereka itu nyegira panggil silap pada wakil. Tapi zan mereka tu muafakat. Pun panggil benar. Tu maknanya. Benar itu ialah muafakat betul. Cerita mereka itu akan diri perkara yang berlaku. Sekalipun dengan sekira-kira i'tiqad zan mereka itu segala rasul. Sekalipun. Contohnya, seperti barang yang sabit ia barang pada sebedanya, barang hadis yang sabit ia pada sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu zalika lam yakun. Artinya tiap-tiap yang demikian itu tidak berlaku ia. Yang sebeda tu bila? Tak kala setelah berkata oleh Zulyadain Khirba radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika beri salam ia, tak kala berkata oleh Zulyadain, berkata ketika beri salam ia Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam daripada 2 rakaat pada sembahyang zuhur. Satu kali dia sembahyang zuhur, tiba-tiba apabila sampai 2 rakaat baca tahiyat, terus beri salam. Apabila beri salam, sahabat-sahabat yang terkenal macam Abu Bakar ada bersama Umar tapi diam. Tak berkata, tak tanya apa satu pun. Yang duduk di jauh belakang-belakang keluar. Jadi duduk bersikir lah. Hak dia duduk bersikir. Semaya zuhur 2 rakaat gini. Tapi tak tanya. Zulyadain lah. Allah Ta'ala ilham ke dia. Dia berani tanya. Sebab apa tu? Sebab ada dalam riwayat kata seakan-akan muka Rasulullah pada hari itu macam nak marah kau kata. Muka dia tu marah. Sebab tu sahabat jadi gerung tengok. Berita macam mana lah. Tengok ayah kita tu muka merah. Balik kerja muka merah. Kadang anak tu tak berani nak tegur lah. Tak berani tanya. Anak ayah baru balik. Takut khut. Tengok. Begitulah kehebatan dia tu. Lalu tu diam. Kama dia di samping ramai-ramai itu nak jadikan masalah. Untuk jadikan sabak. Jadi hukum bagi kita umat ni. Maka dia tanya.
aqasaratis salatu am nasita ya Rasulullah. Tu perkataan Zulyadain. Setengah dhabit baca dengan bina maf'ul. Ini kita berbaris bina fa'il. Qasaratis salatu qasara. Ada satu dhabit dengan bina maf'ul. Qusira. Qasara qusira tu bina maf'ul. Tak kalau as-salatu tu fa'il dikelapa ta'ni muannas lalu maita ta'ni. Qasarat. Bila wasal qasaratis salatu. Hak satu dhabit dengan bina maf'ul. Qusiratis salatu am nasita ya Rasulullah. Zulyadain tanya. Artinya, adakah telah jadi pendek sembahyang itu? Dah setahu kita sembahyang zuhur 4 rakaat, kan? Sembahyang zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba 2 rakaat saja terus pergi salam. Muskil lah. Adakah sembahyang zuhur itu dah jadi 2 rakaat? Dia tanya. Tu makna atas riwayat hak dhabit bina fa'il. Qasaratis salatu. Adakah telah jadi pendek sembahyang itu? Kita main qasar ke hak jadi 2. Tu qasar. Adakah telah jadi pendek sembahyang? Atau lupa engkau. Amnasita kau lupa engkau. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Zulyadain tanya. Bila Zulyadain tu tanya dia, maka dia jawab kata tadi. Kullu zalika lam yakun. Dia jawab. Kullu zalika apa dia? Tiap-tiap yang demikian itu. Maka zalika isim isyarat musyarilah kembali pada soal tadi. Ambil masdar bagi qasaratis salah. Kullu zalika ay qasris salah awin nisyan. Tiap-tiap yang demikian daripada demikian itu demikian sembahyang jadi pendek ataupun lupa itu lam yakun, dia kata tidak berlaku ia. Kita meskil lah. Katakan orang jadi rasul ni tak bercakap dusta. Wajib benar. Apa makna benar tadi? Makna benar tadi ialah betul cerita mereka itu akan diri perkara. Kalau gitu di sini nampak zahir tak betul dengan diri perkara. Diri perkara salah satu ialah mesti. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sembahyang 2 rakaat. Nah, zuhur 4 rakaat. Dia buat hanya 2 rakaat. Bila sahabat tanya, adakah sembahyang dah jadi pendek? Dia jawab, dah. Tak kerana 2 je buat tadi. Tak betul wakil panggil dia. Ataupun akau lupa. Kalau jawab tu, aku terlupa. Betul dah dia terlupa. Ya tak juga. Tu kullu zalika lam yakun. Kalau jawab satu-satu. Adakah sembahyang dah jadi pendek sembahyang itu zuhur? Tak. So. Aku lupa ya. Dah aku tak ada terlupa. Tak membetuli wakil lah tu. Mana takrif benar tadi? Abang tidak royak kata, jikalau dengan sekira iktikad yang ni zon mereka itu sekalipun, maka tak ada panggil kata kazib dah lah. Benar. Benar pada zon dia. Moga zon dia tak teringat kata dia tu buat 2. Sebab dia kata, dah. Akau terlupa kau Rasulullah. Dah. Mana tak lupa. Dia zon dia tu. Adakah semaya hak 4 dah jadi 2? Dah. Pada wakil 4 lah zuhur. Lepas tu Zulyadain sambung lagi. Zulyadain sambung lagi kata, bal ba'du zaka qad kana. Dah Rasulullah. Itu bal idrak. Dah Rasulullah. Setengah-setengah itu mesti. Sebab engkau buat 2 je. Kalau engkau tak terlupa ke, semaya jadi 2 rakaat. Kalau tak jadi 2 ke, engkau terlupa lah. Maknanya gitu. Bila Zulyadain naik satu lagi, dia pun paling tanya sahabat ramai-ramai. Ahaqqa ma yaqulu Zulyadain? Ma qalahu Zulyadain? Adakah sebenar barang perkataan yang berkata oleh Zulyadain itu? Dia tanya sahabat ramai. Sahabat ramai jawab, naam. Dia pun bangun daripada tempat duduk, sambung sembahyang 2 rakaat lagi. Sini jadi hukum panjang dah dalam fiqh tu baik bagi kita.
Dia bercakap lagi. Tu lebih hukumannya tu situ tu. Ini kata hikmat Allah Ta'ala melakukan lupa situ. Tu lebih hukum banyak tu. Syarat tu lebih banyak situ. Kita mengaji pada tu. Pergi mengaji bab cakap lupa dalam semayang. Tengok bercakap. Sambung. Kalau kita agak semayang semula. Ada. Tak boleh sambung lagi. Walaupun duk bercakap. Maka itulah ulama kata. Bila bercakap dengan sedikit. Maka tidak mengapa. Sedikit setara mana? Saya kata uruh. Katanya tak lebih pada 6 perkataan. Apa dia? 5 perkataan. Lebih kurang itulah. Itu masalah bilangnya sedikit. Jadi kalau kita masalah, kita lupa hari itu. Kita mari solat. Kita sepat dengan imam rakaat yang kedua. Berarti kita ada 2 rakaat. Ataupun ada kita mari cepat rakaat yang kedua. Arti kita ada 1 rakaat lagi. Bila imam beri salam, kita lupa. Kerana selalu kita terkebir serta imam. Satu kali kita ada lewat sikit. Panggil lewat dah. Lewat dah. Satu kali kita panggil lewat. Jadi kita sepat rakaat yang kedua. Arti imam beri salam, kita mesti tambah 1 rakaat lagi. Tapi kita turut salam juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mentah kawan di tepi. Kamu tak cukup lagi. Kamu tak cukup. Kita dapat ada. Kita jawab. Dah cukup dah. Kawan sebelah pula. Kamu tak cukup lagi. Kamu main saat ni kamu tak sempat 1 rakaat. Mu mari lewat. Dia pun. Dah. Dia main tu. Masa tu mesti dia cakap tu. Zan dianya. Mungkin dia tak teringat kata dia tu mari lewat. Lepas tu yang ramai. Kamu tak cukup 3. Dia pun. Ingat macam mana? Bangun sambung serkat lagi. Pahami tak tahu pula. Tak boleh mulut berkecaan. 3 masalah. Ini tak ingat tahu. Sambung selalu. Serkat lagi. Lepas tu sujud sahwi. Sebab daripada jadi tadi, jadi ke hukum. Hadap cakap tu panggil sedikit. Pas masuk cakap tu, sengaja dia cakap. Tapi zon dia kata selesai dah. Jadi banyak cerita tutupi hukum fiqh banyak pula di situ. Ini hikmah Allah Ta'ala melakukan. Lagi akan datang dia bercara pula. Setengah pada sifat manusia itu lupa. Ni orang jadi rasul lupa. Maka apakah lupa orang jadi rasul? Ulama bincang pula. Lupa situ ada terbahagi kepada 2. Lupa semata-mata lupa. Bila Allah Ta'ala suruh dia tu menyapai. Terlupa nak menyapai. Itu mustahil. Kerana itu sifat kekurangan. Tengok orang jadi perawi lagi bila lupa. Orang hadis dia tu ditinggalkan. Matrukul hadis. Kenapa? Kerana dia banyak sifat terlupa sangat. Maka orang jadi rasul lagi hebat. Kerana lupa yang belum menyampaikan tu. Orang panggil maksudnya sifat kekurangan nasbah jadi rasul. Mustahil. Ada pun lupa dengan sebab lupa tu menjadikan litashri'. Maka ini harus bagi jadi rasul. Macam ni. Terlupa hak 4, bersalah 2. Lupa ni tubik syariat banyak. Dia panggil lupa litashri'. Maka ni harus. Pada akal. Inilah nak rakyat tersifat orang mulia tu dijadikan akidah. Itu dia. Habis ini apa dia buat mai hadis ni? Iaitu nak misal contoh pada kata ghayah. Dan jikalau dengan sekira-kira i'tiqad zan mereka itu pun panggil masalah takrif benar. Benar-benar itu muwafaqah apa dia khabar mereka itu bagi diri perkara. Sekalipun dengan jalan zan pun. Habis. Cukuplah dulu. Dan bermula lawannya. Yakni lawan bagi sidik itu. Wallahu a'lam. Pada? Masa? Ada lagi? Sekarang ni jam 9 lah. Lepas tu masa untuk soalan boleh? Boleh kalau ada soalan untuk memenuhkan masa setengah jam lagi lah. Saat ni lewat sikit balik. Ada beberapa sebab. Boleh? Soalan.
adakah suara itu arad yang wujudi yang menumpang di angin? Bagaimanakah suara itu boleh pergi tumpang di radio yang mengeluarkan bunyi? Tidakkah suara itu binasa apabila bercerai daripada zat atau angin? Suara. Nah, di soalnya, adakah suara itu daripada apa soalan ni? Adakah suara itu daripada perkara? Adakah suara itu arad yang wujud? Ya. Adakah perkara itu arad? Jadi terlebih dulu kita bicarakan, manakala bicarakan makhluk, semua perkara yang telah dijadikan oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah namanya Al-Khaliq, ciptaan dia itu panggilkan makhluk. Nah, maka perkataan makhluk iaitu barang yang ma aujadahullah ataupun ma khalaqahullah. Maka barang makhluk tadi dia terbahagi dulu kepada dua. Nah, satunya perkara adanya secara bawa diri lagi yang bertempat. Ma tahayyaza binafsihi. Terus cakap makhluk ni. Nah, barang yang bertempat dengan secara bawa diri, yakni tidak menumpang adanya di yang lain. Tu panggil, tu beristilah panggil zat jirim. Dia panggil jirim. Tak kena mengena dengan Allah Ta'ala bila sebut jirim, dia bercara hal makhluk ni. Makhluk suatu yang ada yang kena jadi. Itu ada kalanya yang bertempat dengan secara tersendiri, yakni tidak menumpang adanya di yang lain. Itu panggil jirim. Jamak ajram kepada istilah. Ma tahayyaza binafsihi. Lawanan dianya ma tahayyaza bi ghairihi. Barang yang dia bertempat ia di yang lainnya. Tu panggil apa dia? Kanak yang lain tu jirim. Barang yang bertempat yang ada ia di jirim. Tu panggil arad. Khusus daripada sifat lagi. Tu arad jirim. Tak sunyilah bila makhluk, tak sunyi daripada arad jirim. Arad jirim. Kedua-dua itu dalam istilah usuluddin, tiap-tiap sifat yang bahasa ada, ya adanya di jirim, yang menumpang adanya di jirim. Mana kita tak boleh nak terima adanya dengan sendiri, mesti adanya di jirim. Dia panggil setengah pada nafsiyah bagi arak, iaitu dia tu al-qiyamu bil ghaib, dia panggil. Berdiri adanya di yang lain. Baik, setelah kita faham makna jirim dan arak, mari kita kembali kepada soalan tadi. Adakah suara itu arak? Dia tak sunyi. Arak jirim tak sunyi tu. Baik, kalau gitu suara masuk dalam kata ada secara sendiri ke, ataupun maksud sendiri tidak menumpang dia lain ke, ada dia tu menumpang di yang lain. Sini kita mengaji makna dia. Suara kita jamah daripada saut, aswat. Wa inna apa dia? Inna ankaral aswati la sautul hamid. Al-Quran sebut sesungguhnya sekeji-keji segala suara, saut, segala suara ialah la sautul hamid, suara himar, binatang keldai. Jadi tempat nak bercara saut, suara. Suara itu apa dia? Suara daripada awal lagi ulama mentakrifkan saut itulah aradun yaqumu bil hawa'i. Takrif dia itulah. Suara itu aradun arad.
Bila sebut arad, kena ke makhluk wujudi, ia bahasa menupang di yang lain. Suara bukan jirim. Suara suatu makhluk Allah menjadikan di angin. Menjadi di angin. Jadi, mana kata suara itu masuk dalam arad. Bila arad, tak panggil arad, malaikat sifat ia bahasa ada di jirim. Kalau sifat bahasa reti tak panggil arad. Nanti kita nak contoh. Macam kain ni. Kain ni jirim. Di kain ini ada warna putih. Warna putih ni arad. Sebab sifat ia bahasa ada di jirim. Adapun kain ini bersifat dengan apa lagi? Sifat panggil sifat. Nipis. Nipis tu tak panggil arad. Panggil sifat saja. Sebab bukan perkara bahasa ada. Hanya perkara reti saja nipis. Reti lawanannya tebal. Panjang. Lawannya pendek. Itu sifat. Tak panggil arad. Sebab nak panggil arad, sifat baru tadi. Ya bahasa ada. Ada di jirim. Maka suara. Iaitu sifat arad. Yang adanya di angin. Angin tu jirim. Arad tupan dia. Apa dia angin tu? Lepas tu dia nak hasil suara tu pula. Hasil daripada apa? Di seorang alim setengah hukamat dia kata. Suara itu hasilnya sebab daripada berlanggar suatu dengan suatu. Kadang-kadang angin sama angin kan. Tak bunyi kita suara. Wow, bila dia kuat sama dia. Bila suatu jirim sama jirim yang kerah. Bila berlanggar. Petani panggil belaga. Maka dia panggil apa? Hasillah suara. Istidam. Tengok. Ketika kayu dengan kayu. Pop. Bunyi kan suara. Kita ambil pemukul, kita pukul, tum dan sebagainya. Itu suara. Maka suara dia lebih umum daripada huruf. Huruf dia keluar daripada makhraj. Suara ni tak sangkut dengan makhraj. Tengok suara gendang, suara apa lagi, suara apa dia serunai dan sebagainya. Maka suara itu masuk dalam arad yang wujudi. Lepas tu mari duk berkhilaf ulama, arad itu kekal dua masa ke ataupun tidak. Dia kam dalam ni tu. Aradun yang yabqa zamanai ataupun arad ni tak kekal dua masa. Tu khilaf panjang situ. Kata setengah arad ni tak kekal dua masa. Allah Ta'ala menjadikan dia, setelah jadi habis. Menjadi lain habis. Menjadi lain habis. Tepat bicaranya, semua makhluk yaftaqiru ilaihi ta'ala. Semua makhluk yang berkanak kepadanya ta'ala. Berkanak pada apa? Berkanak pada hudus. Bila berkanak pada hudus, arad tak kekal dua masa. Sebab bila Allah Ta'ala menjadi, kalau masih kekal lagi saat yang kedua, ketika kekal tu panggil lepas daripada Allah. Maka semua makhluk tak lepas daripada Allah. Kena kata arad tak kekal dua masa. Allah menjadi, yang paling bahajat pada nak jadi dia tu, bahajat pada Allah menjadi. Nak ada dia, bahajat pada Allah mengada. Bila mengada, habis. Mengada, habis. Lepas tu berpanjangan, mengada. Satu kawan kata, arad kekal dua masa dan lebih. Arti mengada, sudah ada. Bila sudah ada, saat yang kedua, yang ketiga, masih kekal lagi. Apa yang panggil lepas daripada Allah? Tak berkanak pada Allah? Tak. Dia khilaf pada makhluk berkanak pada Allah segi mana? Satu segi kata min jihatil hudud. Satu segi kata min jihatil imkan. Tajihak imkan ni, nak ada. Dia panggil, perkara mungkin, terima ada, terima tiada. Itu sifat mungkin. Bila Allah Ta'ala mengada, terima tiada, maka senantiasa arad kekal dua masa. Jadi soalan tadi, kalau kita bina di atas kaum yang mengatakan arad itu tak kekal dua masa, maka suara arad ke bukan arad? Ya, arad. Ya, kerana makhluk tak sunyi pada jirim dan arad. Bila yang bahasa ada bertepat bawa diri, panggil jirim.
Bila yang bahasa ada bertempat secara menumpang di jirim. Itu panggil arak. Maka suara masalah arak. Bila arak wujudi yang bahasa ada. Kalau perkara bukan bahasa ada tak panggil arak. Panggil sifat saja. Itu istilah. Baik. Kalau gitu apabila kata suara. Ini masalah kita. Suara dia keluar. Kita dengar. Senyap. Baik. Adakah kekal 2 masa ataupun tidak? Kata setengah, kekal 2 masa. Kata setengah, tidak. Tepat khilaf di mana? Khilafnya, arak berkehendak pada Allah segi mana? Saya kata, segi hudus. Apa hudus? Adanya, kamu yang pada tiada. Bila Allah Ta'ala mengada, habis berkehendak pada Allah. Jadi kalau kekal lagi, panggil terkaya. Terpaksa kata, arak tak kekal 2 masa. Allah Ta'ala mengada, ada, habis. Mengada, ada, habis. Satu kata, dah. Berkehendak kepada Allah dari segi imkan. Ke segi imkan, arak kekal 2 masa. Itu 4,5 pada rawamid ilmu kalam. Kalau tak faham pun tak apa yang tu. Itu 4,5 pada rawamid ilmu kalam. Tapi dah soalan tu datang, itu huraian untuk kepada orang tanya khususnya. Tapi orang lain boleh menumpang juga. Kenapa? Menumpang tahu. Tak itu kan? Tak nak tanya, tak pandai tanya. Ada orang pandai tanya, kita boleh menumpang tahu. Pandai tidak pun, boleh tupang dengar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak faham, tak ada apa, kerana tak ada wajib ini sekali. Tunggu tu dah. Hanya ilmu yang ada kita ada dalam, ada apa dia, ada tinggi, ada rendah, ada susah payah, ada mudah. Gitulah setiap ilmu. Baik. Bagaimana dikatakan tauhid 3 rububiyah uluhiyah asma wa sifat tidak tepat? Jadi kembali pada yang tadilah. Cuma huraian tu bagi orang yang mau satu tempat, dia hurai cara kehendak dia. Jadi tak ada apa nak bagi kepada apa bagi pun. Hak yang kita tadi masuk dalam ilmu tauhid maudhu' tadi. Maudhu' ilmu tauhid ialah mengenai dengan zat Allah min haitsu dari seginya bercara sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah. Itu apa yang uluhiyah. Kemudian tauhid. Asal makna tauhid apa dia? Bukan tauhid makna pan. Tauhid makna syarak, iaitu ifradul ma'bud bil ibadah. Ma'a'tiqadi wahdatihi, iaitu menunggalkan yang disembah. Ifradul ma'budi, menunggal ataupun mengesakan. Wahada yuwahidu. Tauhid arti mengesakan. Sebab itulah di tafsir ayat, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum ila akhir ayat. U'budu ay wahidu. Hai segala manusia, u'budu. Apa makna? Ay wahidu. Arti mengesa oleh kamu akan Tuhan kamu pada sembahnya. Jangan menyengutui sembah Allah, sembah yang lain. Jangan. Hanya mengesa kamu akan yang disembah itu, apa dia? Dengan ibadah. Ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi. Serta iktikadkan esanya ma'bud itu. Karena ma'bud yang disembah. Bila ia disembah itulah pada luar panggil ilah. Jika kita orang mukmin, berapa ilah? Satu ya kan? La ilaha illallah. Dia panggil tauhid. Allah tu apa? Ilah. Ilah itulah masdar dia tu uluhiyah. Aliha ya'lahu. Ada alaha ya'lahu ai dengan mana abada ya'budu. Lurah di segi lurah. Alaha ya'lahu dengan mana abada ya'budu, mana sembah. Manakala sifat uluhiyah, keadaan disembah. Manakala yang disembah panggil ma'bud. Apa itu pada lurah? La ilaha ay la ma'budah.
Tu pada lurah. Ilah arti yang disembah. Lepas tu kita nak salin, kita buat yang kita ganti nun di belakang. Bunyi sembahan. Sebab yang dimakan, kita buang yang ganti nun di belakang. Makanan. Air, minum yang diminum, kita buang yang ganti nun belakang. Minuman. Pakaian. Minuman. Makanan. Nah, itu panggil isim maf'ul. Begitu juganya ma'bud yang disembah. Kita buat yang ganti nun belakang. Sembahan. La ilaha. Tidak ada sembahan. Kita ambil daripada makna yang disembah. Tidak ada yang disembah. Malaikat hanya Allah. Lalu tu tak kala banyak yang disembah. Tidak ada yang disembah. Yakni dengan sebenar. La ilaha illa ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenar. Malaikat hanya Allah. Tu baik panggil. Kita orang mukmin mengesahkan yang disembah. Tu panggil tauhid uluhiyah. Mengesahkan yang disembah. Itu panggil tauhid uluhiyah. Enggak uluhiyah sifat bagi siapa? Sifat bagi Allah juga. Adapun yang lain tidak dengan sebenar. Nah, maksudnya Nabi. Nah, hak yang disembah dengan sebenar malaikat hanya Allah. Itu panggil tauhid uluhiyah. Lepas tu tauhid rububiyah. Yang tu juga. Tapi dia panggil lain iktibar. Rububiyah. Maksudnya pada Rabb. Apa dia rububiyah? Kita kembali kepada Rabb, satu pada maknanya Tuan. Rububiyah arti ketuanan. Keadaannya Tuan punya. Kalau itu la Rabba illallah. Kita saling kalimah. La Rabba illallah. Tidak ada Tuan. Dia begitu. Tidak ada Tuan. Malaikat hanya Allah. Tak kita dah mengaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa Rabbil Alamin? Tuan bagi sekalian alam. Tuan patut kait. Tuan yang menciptakan. Kaitlah. Sebab mana Rabb tu ada mana Khalik. Ada mana Malik. Ada mana Murabbi. Banyak arti. Jadi umumnya Rabb Tuan. Rabbud Dar di segi lugah. Tuan rumah. Ada? Tuan rumah. Rabbud Dar. Tuan rumah. Baik. Kalau itu la Rabba, tidak ada tuan. Yang ini pada hakikat tidak ada. Malaikat hanya Allah. Dia panggil tauhid rububiyah. Mana dari segi ketuanan pun kita mengesahkan juga. Allah je. Hatta orang musyrikin sendiri pun bila ditanya siapa yang menjadikan langit bumi, mereka kata Allah. Itu maknanya dari segi Tuhan, dia tak ada sandar pun kepada patung-patung. Sebab dia tahu bahawa patung dia yang merekakan. Bila ditanya siapa yang menjadikan langit bumi, dia tak kata pun patung. Hanya dia kata Allah. Itu musyrikin Arab Quraisy. Siapa yang memperjalankan langit dan matahari dan bulan? Allah. Hingga siapa dia duduk di tanah haram. Dia kata Kaabah rumah Allah. Kami hanya jaga rumah Allah. Nah, walaupun dikeliling penuh dengan patung-patung masa tu, dia tak kata ini rumah patung. Tak juga. Ini rumah Allah. Dia jaga rumah Allah. Itu orang panggil apa? Dari segi mengesahkan bab ketuanan, hanya satu. Allah. Lepas tu dari segi sembah, tu musyrikin dia sembah lain. Maka tak jadi mukmin. Ada juga orang kata musyrikin pun mukmin juga. Mukmin macam mana? Tempat dia nak di mana weh? Tempat dia naknya orang Islam hak bertawassul. Tu kadang-kadang dia ukur syirik situ. Tu pasti dia bagi tu. Kita tauhid dari segi rububiyah. Bila tanya siapa tuan punya alam, Allah, tauhid rububiyah. Tapi bila kita buat sesuatu ada gig pada yang lain, itu pujaan lain. Dia kata itu dia panggil syirik. Walau kita ada tauhid tak ada nafi, supa je. Kalau tanya siapa yang menjadikan Tuhan punya segala alam termasuk kita-kita dan lain, Allah, tauhid rububiyah.
Kerana bak tuan punya Allah. Baik, bila tanya saya lagi, siapakah yang berhak disembah? Allah. Tu kata tauhid juga rububiyah. Syirik mana? Dari segi peri bekah pula. Tertanya lagi. Ma'atiqadi wahdatihi. Nah, siapakah yang memberi bekah selain pada Allah? Tak ada. Walaupun kita makan harian, makanan harian, minuman harian, pakaian harian, semua tu panggil sabab. Bila tanya, siapa yang memberi bekah pada kenyang dan puas dahaga? Allah. Tak ada kena-mengena dengan syirik. Ini sebagai asbab adiyah. Bila sakit, bagi orang yang tak tersobat, ubat. Ubatlah. Bagi orang makam tinggi tak mau ubat, tak ada masalah. Boleh saya nak perubat awak, saya tak mau. Sebab Allah beri sakit pada saya, Allah menyembuhkan. Apa tu perubat? Tak ada halangan kamu nak perubat, usaha. Saya pun tak mau. Itu masalah tu. Tapi pegangnya sama je. Yang perubat pun pegangnya dia. Allah juga beri bekah. Tak itu. Tapi makam dia ada tahap tu. Bila makam tinggi, siapa tengok? Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata, aku kasih kepada mati kerana aku rindu kepada Allah. Sebab dia tahu bahawa cinta ke mati itu dilarang. Jangan cinta seorang kamu akan mati kerana kira merugikan cinta mati. Trik, kata ni panggil. Kalau nak mati juga, suruh doakan dengan secara kait. Jika sekiranya aku ni hidup ada kebaikan dunia dan akhirat, kamu lanjutkan. Sekiranya kalau aku itu hidup jatuh dalam fitnah agama, maka terserah padamu lah ya Allah. Nak lagi begitu ada taklik lagi. Semata-mata nak cinta kepada mati semata-mata, itu jangan. Walaupun ulama kata makruh. Terutama sekali orang yang menjadikan manfaat kepada orang ramai, itu makruh cinta ke mati. Maka Abu Darda dia kata, aku sukakan mati kerana tilik pada aku rindu kepada Tuhanku. Rindu kepada balasan Tuhanku. Dan aku kasih akan sakit kerana sakit itu menjadi kifarat bagi dosa kesalahanku. Dia kasih. Tengok Imran bin Husain radhiyallahu anhuma kata, dia menyakit bawasir. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doakan untuk disembuh. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pilih, kalau mu tak sabar aku nak doa. Kalau mu nak sabar aku tak doa. Ya tak apa saya sabar. Gini nak suruh Rasulullah berdoa, baliknya tak ada apa, tak apa nak sabar. Kali yang kedua pula, Rasulullah kata, kalau kamu tu tak sabar aku nak doa. Kalau mu nak sabar aku tak doa. Tak apa ya Rasulullah, saya sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tapi akhir kali yang ketiga, ya Rasulullah doa, maknanya sakit sangat rupanya. Tak tertahan. Rasulullah pun doa sallallahu alaihi wasallam, maka makbul doa dia, disembuhkan penyakit Imran tadi, penyakit bawasir. Tapi tak berapa lama dia pergi pula cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doa supaya sakit semula. Tengok tu. Doa supaya sakit semula. Macam mana? Kerana ketika dia dalam sihat ni, penziarah yang mulia-mulia, malaikat rahmat tak datang ke rumah dia. Allah yang lebih seronok dengan yang tu lagi, minta dia sakit semula. Kalau kita tak sah nak minta sakit semula, ingat pun tak mau. Tak mau ingat, kata ni kata malah ingat. Sakit sungguh Allah, malah ingat. Tak sah kena terima sakit pula, ingat pun tak mau. Tu balarahnya. Tapi mereka sampai makan tu tak apa, minta sakit. Ini dia. Jadi pada masalahnya, semua orang tu, yakni orang mukmin semuanya pada umumnya, walaupun dalam medan ikhtiar usaha, dalam medan serah bulat-bulat, sama dari segi mentauhidkan pada memberi bekah hanya Allah. Kalau kita berubat situ, ikut punya doktor situ, kita pergi cari, sembuh tak sembuh apa tu serah pada Allah. Kita hanya ikhtiar nak berjalan medan tu. Tapi yang tiga kita tetap Allah yang memberi bekah. Tauhid. Fi ta'thid dia panggil, pada memberi bekah. Dan pada uluhiyah yang berhak disembah hanya Allah, sekalipun mereka tak sembahyang.
Tengok orang Islam tak semaya. Cuba tanya dia. Kamu ada Tuhan lain ke yang berhak disembah? Aku Islam. Allah. Apa-apa mu tak sembah dia, tak semaya. Ini segan aku, kata dia. Malas aku, nafsu aku. Dia tak kata ada Tuhan lain. Sebab kalau ada orang bukan Islam, kamu semaya tak? Maya sembah kali dengan aku. Tak mau. Nak bayar juta, tak mau. Ni najat tauhid uluhiyah ni ada tetap dalam hati orang mukmin. Tak kena kita duk bagi. Cuma orang panggil lainan iktibar. Iktibar pada tilik kepada yang berhak disembah hanya satu, panggil tauhid uluhiyah. Tilik kepada yang tuan bagi sekalian alam hanya satu, Allah. Mana tauhid rububiyah. Panggil tu. Maka tak ada apalah nak bagi macam mana apa asal hurai begitu. Tapi kadang-kadang nak bawa lagu lain. Orang bertawassul panggil tak tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah saja. Tu siapa bagi lagu tu? Bukan ahli sunnah wal jamaah tu. Bahagi lagu tu siapa mengeliru ke orang awam. Cuba nak memina ke orang dak royak molek dah elok dah, kita nak pinakan lagu lain. Salah kata sifat 20 diingkarkan. Amai tauhid uluhiyah dah. Jadi buat bagi pusing kelik tulah kata ni panggil. Pusing-pusing, rumah ni dah kemari tadi. Pusing, kedai ni dah tadi aku beli. Lewat tu ya. Tapi bagi orang awam tu berasa, apa dia tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ya kalau kembali pada tadilah. Karena Allah zat yang bersifat dengan uluhiyah, sebab tu Allah tu ilahun. Sebab Arab dia marah bila kata wa ilahukum ilahun wahid. Dia marah sebab tersentuh dengan perbuatan dia, ada perasaan dia. Dia sembah lain pada Allah. Itulah. Boleh lagi sikit lagi satu masalah lagi. Sabar dan syukur ibarat dua buah kenderaan. Mohon bahawa jelaskan bagaimana kita harus mengendali atau mengamalkannya. Tak ada kena apa dia mengawal lah. Itu hanya amal lah. Dia masalah syukur. Bahasa kita betul-betul ke apa? Terima kasih. Gitu dah? Gitu dah? Syukur ni masa kita. Apa nak panggil? Terima kasih. Maka nak terima kasih tak apa. Tengok. Kanak-kanak dia pandai kata terima kasih. Ayah bagi duit ke dia. Terima kasih. Tak kata gitu? Orang tolong kita berlaku. Malah tolong orang. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai kalau orang bukan Islam, terima kasih sampai dia sujud. Paling tidak pun dia tunduk kepala. Terlalu dia sangat suka hatinya orang tolong dia. Terima kasih. Terima kasih. Tu asal syukur. Tapi kalau makna dia sungguh tu, sarful abdi. Jami'a ma an'amallahu alaih. Iaitu mengguna oleh seorang hamba akan semua nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Daripada anggota mata, telinga, lidah. Itu semua tu jami'a ma an'amallahu. Iaitu apa dia? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih. Iaitu ma khuliqa li ajlihi. Lima khuliqa li ajlihi. Mengguna kepada barang yang ibadat. Yang khuliqa yang dimjadikan abdu hamba li ajlihi untuk nyonyama. Ini isyarat pada makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khuliqa li ajli ibadah. Itu panggil syukur, makna syukur pada syarak. Sama ada dengan perkataan, dengan mata, lidah, semualah seluruh anggota. Kalau itu bila kita sembahyang masuk segala-gala tu syukur. Itu mana syukur arti terima kasih. Terima kasih apa? Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita bukan kita nak hitung tak habis banyaknya nikmat. Maka kita senantiasa terima kasih. Maka terkadang dengan perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Terkadang dengan perbuatan. Kita ada harta. Kita beri khidmat. Infak jalan baik. Masalah syukur. Maka semuanya tengok. Akak tanya. Semua tu masalah syukur. Itu terhadap nikmat. Sabit tu syukur ni bukan saja dalam dunia. Sampai ke akhirat terus syukur yang ada semua. Adapun sabar hanya dalam dunia aja. Sabar.
Sabar. Karena apa? Karena bila kata sabar, dia pecah daripada 3 kan. As-sabar, satu daripada apa? Sabar dari segala maksiat. Sabar dari dia guna. Sabar dari segala maksiat. Apa dari? Dari itu mana? Tahan. Sabar dari segala maksiat. Karena apa? Karena nafsu, kebiasaan nafsu amarah, dia sangat bersetuju, sangat suka dengan perkara maksiat. Kalau itu sabar dari. Ibarat kata kalau kita agak beriklah. Sabar dari ni. Bukan tekan minyak dak lah tu sabar dari dah itu. Sabar dari. Dan satu lagi sabar atas. Dia guna soal lagi. Sabar atas segala kebaikan. Sabar atas. Apa sabar atas? Kerana nafsu kita ni pada umumnya tak suka kepada amalan taat, amalan kebaikan. Bila tak suka, kita kena sabar atas melakukan kebaikan. Sabar atas tu kalau orang petani panggil apa? Tebing. Kaca. Sini panggil apa ni? Ni kita misal begini. Misalnya naik bukit, naik bangu, naik bongok. Dia panggil sabar atas. Kerana dia berat ke naik ni. Itu sabar atas. Tak larak di sini kata dah. Petani kata tak rak. Tak rak pun tebing Tebing kata ni tadi. Sini panggil apa? Dan nak gunakan masalah tebing tu. Tak larak nak ni. Tebing Sini tak cakap tebing dah. Dia cari lurah satu. Apa dia? Jangan terbiar. Apa panggil? Jangan terlibat. Dia panggil menggagahkan. Dia panggil tu. Atau orang petani panggil tebing. Dia panggil itu. Supaya kata kita makan tak habis dah sikit dah. Tak habis. Tebing habis sikit dah. Tu ni faham bahasa tu. Tu orang petani panggil. Allah makan-makan tak habis. Sikit dah tu. Tebing habis. Tebing habis. Muka bahasa kenyang dah. Tebing habis. Tu orang petani kata gitu. Dia panggil sabar ala. Jadi ala kuliah dia guna dua. Sabar ala, sabar an. Sabar dari, itu dari maksiat. Sabar. Kerana apa? Kerana nafsu tu sangat setuju kepada maksiat. Maka kita sabar dari, arti kita break darinya. Manakala kebajikan, nafsu tak setuju, maka kita kena sabar atasnya. Atasnya berupa tekanan lah tu. Kerana guna dengan ala. Sabar atas buat kebaikan. Kerana nafsu tak setuju, sabar atas buat. Maknanya tekan juga. Tu. Yang ketiga, sabar dari ujian. Sabar dari ujian. Bila ujian berlaku, sabar dari ujian. Tu mana sabar. Kita tak sunyi pada tu. Tak sunyi daripada kita tak buat sesuatu suka dengan apa kita dapat nikmat. Bila kita dapat nikmat, syukur. Bila kita duduk dalam kecemasan, sabar tu sabar dari. Buat kebajikan pun, kita sabar atas. Sabar atas tu masalah syukur dah. Kalau kiranya masalah syukur. Jadi tak sunyi pada tu lah. Sebab itulah Umar kata as-sabru wa syukru matiyatan tu. Ibarat macam dua kenderaan. La ubali, aku tidak hiraukan. Ayyuhuma arkabu. Yang mana satu aku nak kenera, aku kenerakan. Yang ni ketika datang kecemasan, aku pakai kenderaan sabar. Bila datang kesenangan, kemewahan, aku pakai kenderaan syukur. Enggak tak sunyi kita pada tu. Itulah di antaranya. Masa kita pun sudah sampai dah kepada jam 9.30 bahkan lebih. Sekadar itulah dulu. Seperti biasa kita masih lagi ada 2 malam. Masih ada lagi 2 malam bahagian malam. Sekian saja.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan ad-darain. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.